Nota yang kertas ada, nota yang slide ni, tak tahu mana. Tak tahu mana letak tu. Lecture yang nombor 2 lah, lecture yang pertama. Ni lecture nombor 2 eh. Tapi dapat nanti saya cari balik. Tak masalah pun. Okay, ni untuk career lah, career dalam welding. Okay, career dalam welding ni biasa ada 3 lah. Kalau under AWS American Welding yang Society, AWS Certificate lah. AWS itu 3.0, 3.1 dengan 3.2 ke 3.3, tak ingat lah. Ada 3 benda. Kalau di bawah 6 week. Dan biasa welder untuk oil and gas, 6 week lah, 6 week ataupun kalau kita masuk projek dengan Petronas, kita perlu lepas ujian dengan Petronas iaitu WPS, welding procedure benda saya tengok lah, tu sheet lah, procedure sheet benda lah. Dia ada WPS lah, dia panggil WPS, di mana awak kena lulus welding depan ni lah, depan panel Petronas, panel Petronas ni, dan sertifikat tu daripada Petronas, dan baru awak boleh jadi welder untuk welding kat pelang yang dekat Parker tu lah. Kalau awak nak jadi welder kat situ, awak kena lepas walaupun awak dah ada siswi, atau kena lepas juga dengan dia untuk WPS. Okay, career dalam welding lah, course and certification. Okay, yang saya katakan ada 3 lah. Yang pertama adalah certified lah. Certified ni tak ada dalam nota ni, saya bagi tahu je lah. Yang saya ingat ni, saya bagi tahu melalui mulut. Kalau nak tulis-tulis lah. Okay, yang pertama adalah certified lah. Certified welder. Yang ni welder lah, welder yang welding yang biasa lah. Dia tak ada prerequisite course lah. Maknanya kalau nak ambil certified welder ni, awak kena ambil course ni dulu. Okay, macam awak sekarang, sebelum awak nak ambil WIN, awak kena ambil WTE dulu. Okay, tak perlu yang tu. Certified welder ni awak tu boleh terus pergi kepada welder. Tapi welder dia ada beberapa stage dia yang yang GMAU 1, 2, 3 sampai 6 tu. Okay. Yang tu ikut stage dia, awak tak boleh ambil langkah lah. Pergi 6 terus, pergi 5 terus. Dia ikut step dah 1, 2, 3 dulu mula, lepas tu 4, 5, 6. Yang paling payah sekali welding atas kepala, jadi kita kena dongak ke atas ni. Tak kata kita welding yang tu paling payah sekali. Yang tu adalah certified welding. Okay, certified welding. Okay, selepas tu yang kedua biasa dia panggil certified certified welding inspector. Okay. Ni yang kedua lah, dia yang kita tak welding lah. Kita jadi inspector lah. Inspector kepada orang yang welding tu. Okay, tapi kalau nak pergi kepada certified certified untuk welding inspector ni, kita akan melalui welder. Kita akan jadi welder dulu. Okay, baru kita akan pergi flow kepada inspector. Tapi dia kalau ikutkan dia tak ada requisite pun untuk perlu pun jadi welder dulu baru dia jadi special inspector. Tapi lagi bagus dalam industri sebab kita bermain dengan defect. Kita sendiri, kita welder, kita sendiri yang kita yang jadi welder dan kita welding besi tu dan kita tahu mana kecacatan yang ada. Bila kita jadi inspection, inspector, kita lagi tahu mana defect tu. Kalau kita pergi kepada inspector tu, kita akan satu-satu lah, bulat-bulat 3 buku je lah. 3 buku melalui teori je. Sebab kita tak familiar dengan defect-defect yang berlaku apabila kita guna welding biasa. Okay. Lepas tu dia, kalau untuk inspector ni macam biasa lah. Inspector dia siswi 3.1 ke 3.2, 3.3 ke, macam tu habis kurang. Inspector tu dia bawah CWI. CWI dan dia benda tu perlu ada exam, dia ada exam dan dia ada praktikal lah untuk exam tu. Yang ketiga, yang ketiga yang paling advance certified robotik lah. Robotic welding, di mana kita control je. Kita welding tu kita control menggunakan robot. Robot dia, kita pakai robot lah. Kalau pakai laser pun pakai robot je tu. Dia pakai ada tangan robot macam tu. Tapi kita pakai control, dia tak auto kan. Dia memang robotik, tapi dia tak welding secara auto. Sekejap minum air sekejap. Okay.
Okay, kita pergi kepada yang career career in welding course and certification. Itu kita ada 3 jenis. Tak ada rata. Yang ni ada termasuk dalam ni lah, welder. Okay, ni ada sini punya career. Okay, welder ni macam biasa welding manually yang control part, placement of welding dah. Welder ni kita yang welding kan yang buat kita sendiri yang ambil alatan yang kita nak guna, kita nak pakai jimau atau penjita ataupun ni lah, art welding lah. Ambil art welding, kita pakai kita yang welding. Yang tu dipanggil welder, yang awak tahu lah semua. Yang mana kita yang control voltage semua, lepas tu elektrod apa benda kita nak pakai, metode apa kita nak welding, itu adalah disebut sebagai welder. Okay, yang seterusnya often assist by second worker or fitter who arrange the part prior to welding. Okay, welding fixture and jig position that are used to assist in this function. Okay, yang ni second worker lah. Second worker kita bila kita dah ada welder, kalau mana-mana site pun awak masuk dalam oil and gas, dia akan ada lah fitter pipe, ataupun yang kalau nak welding pipe ada pipe fitter dia panggil, ataupun dia panggil mechanical fitter ataupun helper ataupun GW, general worker. Dia ada banyak panggilan, tapi kerja dia macam tu lah, dia support mana-mana tu. Kalau macam GW, general worker, dia buat banyak kerja, dia bukan welding je, kadang-kadang dia assist untuk civil, untuk kadang-kadang dia assist untuk kalau dia main tank, dia assist untuk cleaning, flush kat dalam tu. Okay, kalau tiba-tiba tank tu kita nak replace lah part yang ada, contoh ada part yang ada tempat welding dah berkarat ke, ataupun ada crack ke, kita tukar, okay, dia juga yang assist untuk yang buat benda tu. Okay, jadi untuk fitter ni dia banyak kerja, dan awak kalau nak masuk untuk jadi fitter pun perlu ambil mechanical fitter ke macam mana, kita tak tahu. Tapi yang penting kalau sekarang kalau nak masuk sebagai general worker, dia perlu ada NIOS dengan CIDB. Lepas tu e-vetting biasa company yang buat lah. Biasa kita nak masuk company tu, safety dekat suatu company tu dia akan buat e-vetting, dia panggil e-vetting. Ni kalau untuk awak masuk dekat plan. Okay, seterusnya career lah. Yang ni career saya cerita tadi lah, welder, welding inspector, welding engineer. Okay, welding engineer ni dia lebih kepada ni atau benda ni, dia lebih kepada drawing lah. Drawing memang dia perlu mahir drawing untuk welding. Dia tak jadi welder, dia tak weld benda tu. Yang jadi welder adalah welder lah. Lepas tu yang welding inspector dah ada inspector. Yang ada juga engineer bahagian QC lah ni, QC inspector ataupun QC. Okay, kadang-kadang dia boleh bertukar je semua benda ni. Benda sama je kalau ikut. Kalau welding inspector, kadang-kadang QC inspector dia panggil. Dia memang untuk quality control lah. Quality control dia memang check, dia inspect benda tu. QC dia tak hanya terletak pada welding, mungkin dia benda lain pun dia akan inspect lah, quality control. Okay, tapi kalau spesifik kepada suatu welding, dia panggil welding lah, welding inspector. Memang dia inspect welding apabila dah welder dah siap, welding sesuatu besi, okay, dia memang dia lah yang dia panggil competent person lah untuk welding dia tu, untuk inspect dia tu. Okay, seterusnya adalah qualification. Qualification ni dia bergantung kepada orang tu sendiri, competent person tu, orang tu sendiri. Dia mungkin qualified daripada specialist, dia specialist ataupun practitioner ataupun welder. Okay, tu bergantung. Okay, kalau specialist ni lagi banyak pengalaman dia lagi banyak, dia memang specialist bahagian tu. Dia bukan sekadar dia inspect pun dia tahu, dia welding pun dia pandai. Okay, material apa pun dia boleh tahu. Dia specialist. Kalau untuk welding tu dia specialist benda tu. Practitioner ni macam biasa dia yang welder lebih kurang macam welder practitioner ni, yang praktik benda tu kan. Okay, betul untuk yang welder kan. Okay, untuk certification dia, certification dia penting lah, certified. Mana kita ni certified person. Mana kita yang ada approval lah, ada kelulusan. Mana macam mana, contoh kita lah, kita nak bawa kereta tapi
kalau ikut undang-undang dia perlu ada lesen lah, macam tu lah. Okay, kalau kita welder, kita nak declare kita sebagai welder ni, kalau kita nak masuk company tu, okay, saya seorang welder tu, okay, mana buktinya. Okay, bukti bukan bermakna awak boleh tunjuk skill awak je, okay, awak welding pandai tapi sertifikat awak tak ada. Mungkin welding, kalau awak nak welding untuk kerja sebagai nak buka kedai sendiri, buka kedai sendiri, lepas tu nak welding pagar rumah orang ke, pagar ke, main grey ke apa ke, yang tu boleh lah. Tapi kalau untuk masuk site, masuk construction mana-mana, orang yang kalau dalam oil and gas, dia nak sertifikat. Sertifikat bermakna awak ni awak kompeten person yang mana awak ni boleh buat benda tu dan awak ada bukti. Okay, contoh berlaku sesuatu benda, sebab ni berkaitan dengan job yang berkaitan dengan safety. Okay, bila safety datang, okay, siapa yang welding, okay, ni welding orang ni tapi dia dah welding cara dia betul sebab dia seorang welder. Okay, kita pun boleh bagi bukti bermakna kita yang ada sertifikat tu, bermakna kita memang orang welder, memang kita welder. Jadi benda tu boleh kita petikai benda tu. Sebab tu mana-mana company besar dia nak sertifikat walaupun kita tahu welding kampung panggil welding kampung. Memang dia power welding daripada lepas sekolah rendah, dari sekolah rendah dia main welding. Memang dia power lah. Macam mana nak welding celah mana pun memang dia power. Okay, tapi kalau nak masuk site, nak masuk pelang, kalau pelang betul lah, tak lepas lah, memang tak lepas. Dia akan nak approval tu, dia nak uji yang lepas tu. Okay, bermakna bukan dia tak lepas lah. Dia boleh je ambil benda tu dan dia mudah nak lulus sebab dia ada pengalaman yang lama. Okay. Tapi flow dia macam tu. Sesuatu benda pun nak sedikit nak bukti. Okay, sekian dia ni untuk welder. Untuk welder awak nak ada welder lah. Approval, lepas tu welding inspection. Okay, awak nak jadi inspector, awak kena ada welding inspection. Dan dia pula untuk inspection ni spesifik, awak nak spesifik mana. Okay, contoh awak nak ambil sebagai awak nak spesifik kepada inspect untuk RT, radiographic testing. Maknanya awak untuk RT, awak nak specially bahagian tu. Okay, dia akan ada radiographic interpretation, RI dia panggil RI, radiographic interpretation, di mana RI ni dia akan interpret data daripada RT, daripada radiographic testing. Okay, radiographic testing dia akan bagi result dia melalui filem lah. Okay. Melalui filem tu RI yang akan buat kerja. Dia sebagai inspection, dia akan inspect tempat yang kita dah check tu, tempat yang welding tu berlaku crack ataupun berlaku defect porosity ke, ataupun ada bubble kat dalam, ada penetration ke macam-macam ke. Okay, yang tu boleh guna sebagai inspection lah kalau kita nak jadi inspector. Okay, yang ni NDT non-destructive testing. Okay, di mana orang NDT ni dia tu awak nak ambil apa, MPI, magnetic particle inspection, ataupun awak nak ambil yang benda ni RT radiographic testing, lepas tu UT ultrasonic testing. Tu ikut awak nak ambil triple M ke triple M metal magnetic memory. Okay, metal magnetic memory dia method antara method yang baru masuk Malaysia. Yang mana method ni daripada mana? Daripada Jerman ke Rusia, dia tak tahu. Bukan macam tu lah. Benda tu baru masuk lah. Kepakaran dia tak ramai yang spesifik. Tapi kebiasaan orang guna RT radiographic testing. Yang lagi daripada dulu lah guna. Sekarang pun guna lagi. Dah banyak tempat pun guna. Kalau awak perasan, kalau untuk bila RT ni, NDT bila dia nak masuk satu site, okay, dia buat kerja dia tengah malam. Tengah malam, dia buat kerja. Selepas orang buat kerja siang tu, malam dia akan buat kerja. Dia akan pantulkan filem tu. Dia macam x-ray tu, x-ray tulang tu patah. Dia ada keluar cahaya macam tu, lebih kurang macam tu, dia pantul cahaya macam tu. Dan dia hasilkan filem lah, dia akan keluar filem. NDT pun kerja dia macam tu. Dan malam dia buat kerja, biasa site itu kalau dia masuk, kalau bukan NDT masuk, biasa site akan cuti lah satu minggu. Sebab dia akan ada geng semacam ni lah, geng COVID. Geng COVID dia turun, dia pakai PPE, dia akan sembuh. Dia akan spray dekat kawasan yang NDT turun tu untuk hilangkan radioaktif. Sebab bila dia alat-alat dia, kalau RT, radiographic testing, dia ada radioaktif mana dia curie ni dia benda kecil dekat dalam tu. Tapi dia expose kepada luar. Dan benda tu boleh bagi long term effect kalau kita expose pada benda tu. Okay, contoh berlaku dekat sekarang yang sampai sekarang lagi.
yang Nagasaki dengan Hiroshima kalau kat Jepun. Kat Jepun dia disebabkan oleh bom atom dulu, dan dia ada tempat itu sampai sekarang dah beberapa tahun kalau kita kira. Tapi tempat tu sampai sekarang dia masih radioaktif, dia masih aktif kat situ. Sebab tu banyak kelahiran dia tak. Ada soalan? Halo, ada soalan? Ni ada soalan, siapa? Ha? Tak ada? Okay, saya tengok ada yang buka mic ni. Ada soalan. Yang gambar ni, gambar Naruto ke apa dia? Apa dia nama? Kita tekan, kita selalu tekan. Okay, saya sambung tadi yang saya bagi tahu yang radioaktif tu. Okay, dekat Jepun tu sampai sekarang berlaku kelahiran top nombor lah, kelahiran jadi bayi cacat. Itu adalah kesan daripada kalau ikut radioaktif. Sebab tu kalau NDT ni dia gaji dia mahal sikit. Gaji dia mahal, lepas tu testing dia pun, exam dia pun mahal, semua mahal. Ni sebabkan dia alatan dia mahal, dan benda ni adalah efek pada long term lah. Sebab tu kalau nak kerja untuk, kalau ni saya beritahu untuk lelaki lah. Untuk lelaki kalau NDT ni kalau macam mana dia efek lah, dia bagi efek lah untuk mando biasa dia bagi efek sebab radioaktif tu dia boleh efek sampai dalam. Tapi untuk long term lah, untuk yang jangka masa panjang, bukan awak jadi orang NDT tiba-tiba dah kerja setahun, tiba-tiba dah mandul macam tu kan. Tapi dia efek pada long term, dia efek yang lama, lebih payah lah jadi kot, tapi ada kes lah jadi. Lepas tu ada wedding certification personal scheme. Yang ni ikut wedding mana-mana. Dan yang tadi robotik lah. Robotik pun dia kita tak belajar melalui siswi punya, tapi dia ada satu-satu. Jadi mana kalau kita perlu nak jadi welder untuk robotik tu, contoh ada satu company nak pakai, dia sedia kantor, ada kantor, kita masuk pentingnya dia kantor training untuk dapat sertifikat. Itu je. Bukan kita ambil dulu. Okay, welding macam tu lah. Bukan kita pergi ambil dulu baru kita cari kerja. Eloknya kita cari dulu kerja, okay, mana tempat yang nak guna tu, okay, baru kita ambil khusus. Ataupun kita dah ada orang kenal macam tu, okay, baru kita boleh ambil. Kalau awak ambil saja-saja, takutnya bazir. Sebab benda ni ada ni dia macam lesen lah, lesen okay, setahun, 2 tahun ke. Okay, ini 5 tahun lah. NDT kalau untuk RI 5 tahun. 5 tahun tu 4 tahun tengah. Tapi 5 tahun saya juga okay, 5 tahun dia habis, lepas tu saya tak tahu untuk refresh ataupun ambil masuk kelas balik. Okay, untuk welding, okay, yang ni untuk welder qualification training. Okay, ni awal-awal bab kita banyak tulisan je. Okay, nanti sebab kita tak masuk lagi kepada metode-metode. Dia banyak tulisan sikit. Nanti kalau bosan sikit lah, jadi sekejap kita cuba lah habiskan. Okay. Ini adalah untuk welding, welder comprehensive training. Okay, untuk kita qualified, kita perlu masuk pada training, beberapa training lah. Biasa tu lah, training kita nak jadi seorang welder ni, jadi training je. Kalau kita nak jadi specialize bahagian benda pun, kita perlu ada training je. Okay, dia beritahu adalah apa ni, awak boleh buat dekat kan. Saya tengok SKM lah, SKM CJ Kemahiran Malaysia. Okay, SKM kalau awak nak buat benda ni, pergi SKM. Okay, SKM yang awak dia ada level level 1, level 2 ataupun level 3. Level 1, level 2 mungkin dalam 1 tahun awak ambil training kat situ. Ataupun paling cepat sekarang banyak training short course yang cepat-cepat. Tapi produk keluar lepas tu dia kurang sikit lah. Sebab kita kalau ikutkan makin lama kita belajar makin power sikit lah. Okay, kalau untuk level 3 tu setahun setengah lebih macam tu lah. Kalau tu yang dulu lah untuk melalui kalau kita ambil melalui SKM kita ambil melalui sekolah vocational ke, vocational ke. Lepas tu kita ambil melalui ABM. Okay, ABM quality ABM quality kalau bawa keluar insyaAllah lah boleh buat kerja lah. ABM dia antara yang tempat untuk kemahiran yang lah kalau nak buat khusus. Lepas tu dia beritahu kat sini the forensic correct anomaly design for young people who do not have
any know-how regarding welding and need to develop skill and knowledge that will allow them to start their professional activity. Okay, ni program lah. Dalam welder untuk comprehensive training. Kalau ada dekat buka dekat SKM ke, ataupun buka dekat AVM ke, ataupun yang yang marah ni, marah, tengok marah nama dia, KPTM ke benda saya tahu. Yang marah, ada marah, dia akan buka lah. Dia akan buka kepada orang-orang muda lah. Biasa lah, orang muda akan orang tua pula. Dia design for young people. Bukan orang tua, itu nak buka. Orang tua dah ni lah, dah boleh lihat. Yang muda, luar join untuk training macam ni, untuk develop skill kita, untuk hasilkan skill-skill yang baru lah, ataupun untuk ilmu lah, knowledge kita, untuk kita sebagai permulaan untuk bidang kita, untuk kerjaya kita. Okay. Lepas tu, this program include practical training in several welding processes such as MMA and SMART, TIG yang tungsten, KGTA ataupun JT, MAG, GMA boleh sama. TFC, AW, friction. And also different base materials such as mild steel, austenitic stainless steel, aluminium. Yang bergantung okay, sini pun bergantung kepada proses-proses dia, bergantung pada besi lah, mild steel. Yang saya order tu untuk awak, saya order mild steel. Mild steel ni dia berat sikit, dia mudah karat. Sebab kalau saya nak order stainless steel ni, dia mahal. Nanti 2 kali ganda, 3 kali ganda daripada mild steel harga. Jadi saya order mild steel, tapi biasa tempat orang pakai mild steel, dia tak pakai stainless steel. Tapi dia jenis karat. Tapi ni untuk pembelajaran tak ada masalah. Jangan ambil besi tin. Tin nipis lah. Macam mana nak welding. Okay, lepas tu the training course also include theoretical knowledge, not only welding process related but also focusing on basic concept regarding material, reliability, welding construction, design, health and safety, standard and other field related with the general basic knowledge like body language, chemistry, physics and so on. Okay. Dia bagi tahu kat sini kalau kita join untuk yang ilmu spesial teori. Teori penting lah sebab kita nak tahu kenapa benda ni jadi ni. Kenapa benda jadi ni. Itu melalui teori. Kita boleh welding tapi kita tak tahu macam mana besi ni dengan besi ni boleh cantum. Itu melalui teori. Dia cantum sebab material ni dia composition dia sama. Jadi kita boleh ada justify justification, kita nak justify untuk benda tu. Sebab kita ada evidence. Okay. Kita tak boleh nak kata besi sama besi memang cantum, tak boleh jawab macam tu. Jadi kita jawab orang cakap jawab secara ilmiah. Orang ilmu ni dia jawab secara ilmu. Lepas tu dia tak sekadar melalui kita masuk ke sini, tak sekadar kita belajar proses je lah. Kita nak training, kita belajar secara skill, teori dan skill. Kita akan cuba fokus kepada dua benda ni. Walaupun tak ramai orang boleh fokus kepada teori dan tentu fokus pada skill. Kadang-kadang satu yang boleh ambil, kadang-kadang dia power bahagian kemahiran. Dia ni power dengan teori-teori. Jarang yang dapat dua-dua tu. Kalau dapat dua-dua tu memang dia effort yang tinggi dalam sesuatu bidang. Lepas tu macam biasa lah untuk web ability, construction, design, standard lah kita ingat tadi. So dalam welding dia ada satu standard, dia ada banyak standard, tapi yang biasa guna AWS lah, American Welding Society. AWS tu untuk standard dia, dan kod-kod dia dah semua ada kat situ. Kalau tu nak guna plate besi ni tebal ni, berapa watt kita nak pakai, elektrod apa kita nak guna, itu dah ada. Tu health and safety, yang ni penting, PPE lah, PPE, personal equipment lah, yang penting PPE. Mana kita nak welding ni sebab dia effect pada long term kan. Kalau welder kebiasaannya tak lama lah, tak sampai 10 tahun mata dah kelabu, mata dah tak berapa, dah rabung lah, dia jadi rabung. Dia disebab pada asap tu dah lama. Lepas tu kita pakai yang PPE tu, pakai cermin muka macam tu. Tapi biasa orang ni kalau dah lama pakai dia rimas, aku tak pakai tu. Dia main kejik macam tu, kejik mata macam tu. Tapi dia effect lah mata. Lepas tu kalau yang welder, kalau biasa saya jumpa yang lama-lama tua mata dia merah. Tapi dia tak sakit, tapi dia expose banyak kali dengan benda tu, mata dia lama jadi merah.
Kalau awal-awal baru-baru kita nak wedding pun, kita jangan, kalau nak wedding pun nanti kita masuk lab nanti jangan, mata tu jangan dekat sangat dengan benda tu. Sebab asap tu jadi macam macam mata ni macam masuk pasir, dia akan jadi gatal. Okay, yang seterusnya. Okay, this type of organ at least duration between 1 to 2 years lah. Varying in fine untuk programming, dia antara setahun dengan 2 tahun hingga 2 tahun. Okay, banyak lah. Kita bukan hanya spesifik kepada satu proses dia untuk welding. Dan kita biasa dia banyak welding. Kita belajar satu secara teori ni, macam-macam benda tu belajar, lepas tu dia masa dia lama. Lepas tu sekarang kos pulang 3 bulan dah boleh jadi welder. Buat benda sekarang tapi tak power mana. Habis sebab yang setahun 2 tahun ni power. Kalau kita nak bandingkan sekarang dengan saya pernah jumpa yang ni, yang ambil wiring, dia belajar untuk AO itu tengah wiring yang 2 tahun tu, walaupun dia belajar 2 tahun tapi dia lagi melekat kepala yang paling cepat. Kau nak pastikan manpower cepat, satu dah dia kos untuk tenaga tempat tinggal makan semua, tetapi nak hasilkan cepat, jadi dia semakin cepat sekarang, semakin cepat. Kalau dulu kelas dia lama sampai ada diploma untuk 3 tahun untuk setting, tapi sekarang dah sebulan dah boleh dah jadi safety supervisor. Terlalu singkat masa belajar adalah penting. Antara yang penting 3 tahun pun bagi saya tak cukup. 3 tahun untuk diploma. Tapi kalau kita buat setahun, kita tengok bagaimana produk dia, kualiti dia. Sudah setahun, memang penting. Okay, lepas tu yang sebenarnya adalah welder specific welding process planning. Okay, the public can target can be active welder of a they have no welding experience in this qualification welding process in a type of this material. Okay, kat sini kita target untuk yang kepada yang ni lah, yang memang nak jadi welding, jadi welder, ataupun adalah dia naklah hasilkan program ni, the goal dia nak hasilkan peserta yang tahu untuk sejenis proses welding. Okay, this program are designed for given welding process and certain type of this material. This is the big difference between this type of learning and the previous one. Okay, dia berbeza yang atas tu dengan yang bawah. Dia yang bawah ni, yang nombor 2 ni, dia lebih spesified kepada contoh awak nak ambil gitar, awak nak ambil proses tu untuk gitar je, tapi awak belajar memang gitar lah banyak. Sebab tu dia jangka masa dia pun tak lama kalau untuk program ni. Ni, the average duration of this type program is normally between 1 to 6 months. Dia tak lama nak dibandingkan yang pada yang sebelumnya, yang atas ni dia lama. Tapi sekarang dia tak tahu kita tak tahu berapa bulan dah sekarang, sebab sekarang banyak cukup banyak sangat ustaz buat welding, lepas tu yang makin cepat sebab orang nak jimat masa, nak jimat duit dia makin lama dia cepat. Okay, lepas tu welder specialization training. Okay, the specialization is normally yang designed to give the candidate a specific training either in terms of this material or in the specific welding classification of the welder and skill regarding the welding position or the fillet, plate or tube. Okay, ni specialize awak awak mantul lah, mantul lah power untuk yang welding ni. Certificate ni awak daripada kira 1G tu sampai 9G tu memang awak power. Okay, jadi awak specialize benda tu. Benda ni ambil masa yang lama juga. Kalau nak bagi betul-betul okey lah, tapi sekarang dah cepat lah. Ada duration dia pun kat sini 1 minggu, mesti 3 minggu sebab pada
Kalau ni sebab dah kira memang dah pandai lah, dia dah pandai lah welding, sebab dia pergi pada specialize. Specialize orang yang specialist lah bahagian tu memang dia tak perlu lah lama, plan ni apa lama dia dah. Lepas tu kalau nak jadi specialize dia tengok pengalaman berapa tahun. Untuk IR pun nak ambil exam lebih kurang 3 tahun. 3 tahun dalam industri baru boleh apply untuk exam. Kalau nak apply tu untuk exam tak faham. Sebab dia bergantung pada pengalaman. IR susah nak dapat. IR pun ada dua jenis. Ada chalk yang biasa, yang bulat ke petok tengah. Lepas tu ada yang chalk hexagon. Okay, yang tu yang jarang jumpa. IR yang dia ada chalk dia sendiri. Dan chalk dia tu kira udah dia berguna lah, dia boleh guna lah job dia tu. Okay. Itu bergantung pada pengalaman. Okay, dan ni dia beritahu adalah ini the content of this type of learning is very difficult to be characterized due to the broad type of application. Okay, dia antara training yang susah lah. Walaupun sekejap lah, walaupun tak ada susah sebab kita nak pergi pada spesialis satu benda. Tapi yang biasa orang semua boleh lah sebab kita dah biasa benda tu dah lama. Welding tu dah lama. The average duration of this type of programming goes from 1 week to a maximum 3 weeks. Okay, 1 hingga 3 minggu je maksimum pun, paling maksimum pun 3 minggu, minimum pun paling 1 minggu, paling sikit lah. In our very qualification program, it is very important to design them that will be able to test the candidate understanding of the theoretical part and to evaluate the skill progression on the practical exam. The evaluation should not be only visual inspection, but also at the time, our test should be used, okay, like NDT. Non-distracting ataupun distracting test. Okay. NDT dengan DT NDT dia NDT N kan kalau ikut light NDT ataupun DT. Okay, sebab dia berbeza kan. NDT dengan distracting test dengan non-distracting testing dia berbeza. Non-distracting testing kita test benda tu tanpa kita merosakkan materi tu. Okay. Kalau distracting testing contoh kita yang kita belajar sebelum ni dalam MPM lah. Okay, contoh kita nak buat bending test, memang kita test tu benda tu memang patah. Memang kita bagi rosak benda tu. Okay, kalau untuk NDT dia tak bagi rosak. Okay, dalam welding untuk programming kita belakang ada exam lah. Tu jadi setelah ada exam dan kita perlu dia nak test kita bermakna kita faham. Kita faham secara teorinya kita faham dan kita skill pun kita okey lah. Lepas tu dia pun akan masukkan juga untuk praktikal. Jadi kita kena tahu buat skill. Okay, dua-dua kita boleh control. Sebab kita specialist memang kena power lah. Akan satu. Tekan teori je awak tahu. Dia, secara praktikalnya awak tak tahu, dia tak panggil specialist dia tak. Specialist dua-dua tahu lah. Teori dia tahu, praktikal pun dia pandai buat. Okay. Kita pergi pada yang seterusnya. Okay, it is also typical that on the end of this welder training program, a final practical exam is now carried out to issue welding approval according to a certain standard of construction code. Okay, ni macam biasa. Kalau specialize kita pandai main dengan code lah, ataupun standard mana kita nak guna pun kita boleh guna, tak ada masalah. Okay. Jangan mengatur sikit, tak faham mengatur sikit awak. Sebab dia subjek baca lah, dia macam baca. Tapi tu yang kalau suara baca, tak baca lah, jadi kita baca sekali. Sekali baca, sekali nak sikit-sikit. Okay, betulkan characteristic of a good manual welder. Okay, yang ni antara kita nak jadi yang welder yang karakter yang perlu ada lah, yang bagus lah. Okay. Reading blueprint and experiment welder can cast a glance and a blueprint everything that you may interpret in it accordingly. Okay. Lepas tu, it is the key to understand how information present will affect the project at hand. This quality can only be acquired through expert learning and significant work experience. Okay, yang pertama adalah untuk yang untuk yang bagus, yang karakteristik yang bagus sebagai welder ni adalah reading blueprint. Okay, blueprint ni, okay, siapa boleh tahu sini? Boleh bagi tahu apa benda blueprint? Ada yang boleh beritahu tak apa benda ni? Blueprint. Kalau ada yang tahu kat sini apa benda ni. Benda tu. Siapa yang buka mic?
Tak dengar, saya tak dengar. Blueprint. Benda blueprint. Reading blueprint. Okay. Dia blueprint dia drawing lah. Bahasa mudahnya drawing ya, blueprint. Blueprint. Sebab tu ni bahasa industri ya. Setiap awak masuk nanti kalau orang tanya, okay, awak boleh baca lah blueprint ni. Jadi awak takut awak pening lah. Benda blueprint lah. Blue saya tahu, print saya tahu. Kan print biru lah. Printer biru benda. cetak biru. Awak tengok ingat benda tu lah, blueprint. Blueprint ni adalah drawing ya. Drawing kalau industri biasa sebab saya pernah kena dulu. Tu saya beritahu saya pernah kena satu untuk mesin kan, untuk satu kilang tu dia nak untuk maintenance, untuk repair, untuk mesin tu, dan dia cakap kalau nak repair mesin ni berpandukan kepada blueprint. Dia pernah tengok berapa benda blueprint. Tu baru grade lah, tahu benda. Dia tanya orang itu drawing bermakna buat setiap mesin kalau mana-mana kilang dia dah ada blueprint dia sendiri. Sebab bila kita nak buat maintenance, kita nak buat untuk repair, kita kena berpandukan kepada drawing dia. Sebab kita tak tahu lah mana, contoh dekat sini ada apa, ada valve dia ke, ni ada bearing ke, kita bergantung kepada blueprint. Lepas tu kalau untuk jadi yang book manual, untuk welder ni kita benda pandai untuk baca drawing. Nanti bila kita akan belajar macam mana nak baca drawing, drawing untuk welding. Sebab dia ada bahasa-bahasa dia, semua ada bahasa detail untuk ketebalan dia. Contoh kat sini berapa ni untuk fillet lah, ni simbol untuk fillet, ketebalan fillet berapa dia nak. Dia ni fillet. Sini ada penyambungan dia pula. Yang ni dia semua ada guna. Bukan dia tunjuk tu saja. Ni dia untuk welding L. Yang ni. Sebab tu dia bilang kat sini lah, an explore whether can be. Dia dah baca ni. Dia nak interpret benda ni sekejap, jangan interpret lama-lama. Interpret lama-lama jadi tak jadi kerja kan. Kita tak jadi nak welding pun tak jadi kan. Kalau kita bawa balik rumah tu baru boleh welding, esok jadi lambat lah kerja. Jadi benda ni orang nak sebagai yang bagus, sebagai untuk welding ni yang bagus, kita dah baca tu kita boleh faham mana apa benda aku nak buat tu. Kualiti pun dia bergantung pada training lah, seperti yang kita kualiti untuk welding. Yang seterusnya adalah keen eye to safety. Keen eye to gelah itu. Keen eye to safety, mana kita keen eye dia kita minat kepada yang mana orang yang mementingkan promoter untuk safety. Kita pentingkan kepada safety. Keen eye dia minat pun. Dia minat keen eye ni, kita berminat dengan safety keselamatan. Yang mana kita nak welding ni bukan maknanya kita ada semua orang dia tahu perlu pakai PPE apa benda ni, tapi bila welding dia cowboy macam tu lah. Dia perlu welding tak pakai glove apa semua, pakai main welding. Lepas tu dia tak minat lah. Dia tahu benda tu tapi dia tak berminat. Lepas tu dia panggil keen eye to safety, bermakna kita tu minat. Kita minat melalui safety. Ikut mana pun kita nak welding, benda pun kita safety kita utamakan. Itu betul. Untuk welder must have the safety interest of those around in mind. That's the requirement and outline. What closely with welder should have. It should be evident in the outfit of their entire team. Safety can also be guaranteed by using the right modern day to recommend the use. Sekarang pun dah yang ni lah, dia beritahu yang mana sekarang pun dah kira yang nak jadi yang welder yang bagus ni, kita minat pada safety, kita pentingkan keselamatan. Sebab keselamatan dia berkaitan dengan orang sekeliling kita. Yang mana orang sekeliling kita, contoh dia jadi meletupang lah, kita nak welding tank tiba-tiba kita tak check safety betul mana ada gas ke benda kat dalam, betul meletup benda, jadi perlu ada orang lain kat situ yang memang tak berkaitan dengan tu, begitu kena sekali. Kata dia bukan sekadar keselamatan kita, keselamatan orang sekeliling kita pun perlu diambil kira. Lepas tu ada sesuatu industri dia dah gariskan
dia dah gariskan apa benda kita perlu pakai. Okay, dia dah bagi tahu. Okay. Sebab tu dia ada safety policy. Setiap ada industri dia akan ada safety policy. Okay. Kalau masuk kilang, okay, berada dalam kilang tu dia akan beritahu. Okay. Apa yang nak bekerja kat sini, okay, perlu pakai PPE dengan selamat. Jadi dia dah beritahu. Polisi dia dah ada. Dia setiap company dia wajib dia akan ada polisi. Kalau tu sendiri pun dia ada polisi dia sendiri. Safety policy dia kata. Okay. Lepas tu yang seterusnya adalah attention to detail. Okay. Jenis orang yang attention yang bagi perhatian kepada detail. Okay, good weather means business where they get down to work. Okay, yang weather yang bagus ni bermakna dia business kita nak mula kerja kita berbisnes malah kita bisnes kita buat kerja kita dapat gaji. So strong level concentration is key on all aspect of the wedding is done constructively. Okay. The same applies to work commitment which ensure all aspect are done correctly. Okay, jadi benda ni yang mana orang yang suka kepada detail. Okay, bermakna detail tu dia orang yang detail lah. Okay, contoh detail, okay, panjang besi kita nak wedding panjang ni. Tiba-tiba kita wedding pendek lepas tu bila nak sambung jadi tak muat. Okay, dia tak padang dia tak padang untuk jarak dia yang kita nak guna, jadi kerugi yang attention to detail, orang yang mengutamakan detail. Okay, jangan sikit lagi tu habis lah. Lepas tu yang seterusnya adalah customer service. Okay, customer service mana-mana tempat bukan yang kita nak hotel wedding semua tempat buat bisnes kita perlu utamakan customer service. Okay, all whether SDB are unique customer service skill which meet the needs of their clients. Okay, working together with other staff is vital for the shared goal of any project. Usually what that is volunteer, meaning whether is related to correct any anomaly at their own expense. Okay. Whether semua itu dia menunjukkan penggah dia menunjukkan yang skill yang unik daripada skill yang unik dengan SDB unique customer. Skill dia menunjukkan skill yang unik, kita nak mix dengan apa benda klien kita nak. Okay, mana klien kita ni top macam ni yang flat tapi kita boleh buat, kita boleh wedding tu. Kita menunjukkan skill kita yang unik, mana orang lain tak boleh buat. Okay, ni customer service lah. Jadi kali tu macam bodek klien, tapi hati dia. Lepas tu baru boleh bagi projek lagi lah. Kalau kita nak wedding. Macam kita wedding biasa lah. Kita wedding pagar rumah orang. Kita wedding cantik bagus. Okay, rumah tu sampai 10 tahun tak utuh lagi pagar dia. Okay, jadi benda tu akan bawa mulut lah. Customer service yang bawa mulut kau lain. Okay, orang yang bagus wedding. Dia boleh buat. Itu adalah satu bisnes. Lepas tu yang seterusnya adalah sharp eyesight. Okay, dapat tahu je lah ada berapa ni. Dia sampai 7 lah. Dia sampai 7 kat sini. Dia sampai kat 7 Okay. Sharp eyesight. Okay, sharp eyesight. Okay, eyesight might seem like a minor detail, but this is the key is this profession. Okay. The integrity of the structure of project being worked and require consideration of precision. In that respect, to eyesight can only result in shoddy workmanship. Okay, dia beritahu kat sini adalah walaupun kita tengok penglihatan tu adalah yang satu dia bagi tahu ada adalah lebih kurang macam minor bagi kita macam minor walaupun dilihat sebagai minor kekurangan yang kecil je, minor yang bukan yang major okay. Lepas tu tapi key dekat sini, kunci dia adalah dia bergantung untuk profession kita. Okay, di mana kita ada integriti satu kerja tu kita perlukan penumpuan dan ketelitian. Okay, mana baru cantik kerja kita. Okay. Lepas tu in that respect, to accept can only result showing workmanship. Okay, beritahu kat sini adalah sehubungan dengan itu. Okay, contoh penglihatan yang penglihatan yang baik, dia akan bagi result kepada pekerjaan yang buruk. Pekerjaan yang buruk jika penglihatan kita yang tak bagus tu, dia akan jadi benda tu akan tak berapa cantik lah. Kerja kita yang tak berapa cantik yang jadi. Okay, yang seterusnya kita pergi kepada yang ada 2 lagi. Lepas tu kita habis lah.
Satu jam lama juga. Okay, bagi ruang sikit anak saya. Okay, understand tu orang in equipment. Okay, setiap benda kita nak buat kita sebagai welder, yang penting kita faham apa benda tu yang kita guna dan equipment kita yang guna tu, kita nak guna tu. Okay, kalau kita nak welding, kita nak pakai TIG. Okay, TIG tapi kita tak tahu macam mana ke TIG kalau berlakunya benda tu dah speed dia lambat lah, spool yang keluar daripada TIG tu tiba-tiba lambat keluar. Okay, jadi lambat. Bila dah lambat macam tu, kita tak tahu nak pusing kat mana. Okay, itu adalah kita tak faham tu yang kita guna tu. Equipment kita tak faham. Okay. Contoh benda lah. Awak nak repair tu benda tu, awak nak pusing screw ke, pusing nut tu. Awak bukan span lah. Okay. Kalau awak faham, awak pakai span lah. Awak faham, okay, nak pusing nut ni, kita pakai span lah. Okay. Kalau kita pakai screwdriver tak dapat lah. Nak pusing nut macam ni. Jadi kita faham tu benda tu. Macam tu lah, contoh. Betul, correct yang. Correct when they pay key attention to different tools and including the market, and they understand what they needed to get job done well, and then is what they bring to work. The tools used in their work are vital to success. Okay, in the regards, the welder does not spend any cost when purchasing the best tool for their welding service. Okay, itu adalah yang penting ya. Yang penting ya. Tool yang kita nak guna untuk welding itu adalah antara yang penting. Lepas tu yang ketujuh adalah knowledge and skill. Okay, knowledge and skill. Okay, mana-mana tempat pun. Yang awak baca nanti saya bagi penerangan sikit lah. Knowledge and skill ni, semua benda ni adalah yang penting. Sebab tu dia ada stage ya. Stage dia berapa. Okay, sebab tu bergantung pada knowledge dan skill. Sebab tu kita ikut flow. Kita nak jadi yang specialist, kita ikut flow. Start pada bawah dulu, okay, pergi pada pertengahan dan pergi pada atas. Jadi specialist. Kita tak boleh lah. Kita masuk tu nak jadi specialist tu. Kita akan jadi macam tu. Tak pernah lagi lah ada yang jadi macam tu. Lepas tu kita nak perlu kuasai dua benda ni adalah knowledge dengan skill. Okay, sekarang awak ambil diploma, awak lebih kepada knowledge yang okay, skill awak yang ada, okay, awak masuk lab, awak main dengan welding. Okay, adalah skill awak. Okay, skill tu bukan maknanya skill secara praktikal lah. Awak nak welding. Skill lain pun, okay, contoh awak presentation awak bagus. Awak skill dalam presentation, tu adalah skill. Dan benda tu sangat berkait rapat di mana benda ni antara yang penting. Bila nanti awak dah habis diploma, dalam benda ni kita akan guna kat luar. Dan benda ni akan kita praktikkan. Dalam tempat kerja kita akan praktikkan. Okay. Okay, rasanya habis kat sini lah. Sebab saya sudah lama lah, 1 jam. Okay, saya membebel pun lama. Okay, kan ada soalan tak? Ada soalan awak boleh tanya. Nak tanya pasal apa, kelas ke benda ni, awak nak tanya apa? Ada soalan kan? Kalau tak ada soalan, kita stop kat sini. Lepas tu untuk kelas yang akan datang, saya akan bagi assignment untuk tutorial. Awak boleh buat, lepas tu awak simpan dulu. Nanti bila dah boleh masuk college, awak bagi kat saya. Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, kita habiskan kelas kita sampai sini. Ada? Wise ke siapa yang gambar pembeda Hitachi ke? Why? Saya tak kenal tu benda. Dia tak tahu. STMB saya rasa sampai level 3 je kot. 3, 4 macam tu lah. Sampai dengan 4G, 5G, 6G tu saya tak tahu dia buat ke tak. Sebab sampai saya tengok dekat dalam tu, dekat lab tu dia ada ada welding untuk pipe. Tapi pipe biasa sampai 6G. Dan tu lah, tapi saya tak tahu lah. SKM saya tak berapa tahu lah. Untuk yang daripada dengan aku. Sebab saya pergi dekat lab dia tu biasa saya pergi, tapi saya tengok budak SKM saya tak tahu. Tapi saya tengok dia lebih kurang macam yang welding biasa lah. Mana tempat lain saya tak tahu lah. Tapi sekarang saya, yang course awak sekarang ni pun welding, saya tengah minta mesej ya. Saya tengah cuba minta mesej TIG. TIG tu saya minta lah untuk beli satu je, saya nak satu je. Sebab kalau untuk welding dah banyak dah, welding dah banyak penyakit tu. Tapi TIG tu saya tak tahu ada ke tak. Tapi saya nak lah untuk school kita, untuk department offshore engineering ada satu mesin tu. Dan memang kita lah boleh guna. Tu saya minta lah. Sebab benda tak mahal pun. Benda yang kecil je. MIG ada tak sir?
MIG saya tak tahu ada ke tak. Saya Starlight tu saya tahu ada yang art wedding macam biasa, yang biasa tu je. MIG saya pun tak tahu. Tu saya cuba beli, minta beli untuk TIG tu. TIG tu saya beli pun beli dekat sini lah. MIG saya tak tahu. Tak tahu ada tak tahu. Sebab setakat ni tak pernah lagi saya bawa student masuk lab untuk wedding. Sebab saya start ajar untuk wedding teknologi pun itu last ada masalah memang tak boleh nak masuk. Lepas tu COVID pula dah lama tak masuk. Baru ni pun saya pergi untuk survey untuk barang-barang besi tu lah. Yang kita pergi tu sekali kita tengok tu dekat medan yang tu lah. Mesti ada. Tapi okey tu, besar dah tu. Untuk wedding saya pun tak tahu ada bank case macam tu. Okey, ada salah lagi? Ada? Kalau tak ada soalan kita habiskan sampai kat sini Yang perempuan ada soalan tak? Biarlah Anissa, Ain. Tak ada saya. Ada? Ada tu. Awak ada kat mana? Awak ada kat asrama ke awak ada kat rumah? Ada asrama? Kat rumah. Kat rumah, semua kat rumah. Tak datang lagi sini? Tak, rumah sewa saya. Rumah sewa. Saya ingat ada rumah kat kampung. Okey. Tak apa. Nanti awak yang mana kuarantin dulu Tu dah habis semua, kita akan masuk untuk face to face. Okey, kalau tak kita habis sampai kat sini. Awak ada soalan apa benda tak, awak boleh tanya WhatsApp saya. Aku tanya nanti lah. Okey, macam mana ni yang berkaitan dengan temperature ni. Okey, yang ni latar saya tak buat group lagi untuk yang Google Classroom. Nanti saya buat group kan, kita share nota kat situ. Kalau kita dah top secara online, kita akan berpandukan kat situ nota semua kerja saya akan masuk kat situ. Okey, kita habis sampai kat sini. Okey, terima kasih sebab hadir dan bagi perhatian awak. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih.